الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-Furqan. Sebagaimana kita telah dengar kemarin itu, kita akan sambung pengajian kita pula pada kuliah subuh kita ni. Memanglah kita sekarang duduk di dalam amalan ibadah al-i'tikaf, dan kita boleh menunaikan akan fardu as-salah, salatul al-fajr jama'atan. Istilah orang mah kita ni kalau kata semaya subuh ataupun semaya fajar ni hak tula. Tapi kalau istilah orang Arab ni, kalau semaya fajar semaya kita ni lah. Kalau semaya subuh tu semaya sore dumuh gitu. Buku-buku ni lebih-lebih nak semaya subuh. Cuma tempat kita ni semaya subuh, semaya hak ni dah semaya fajar. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, man kana shalla salatal subhi jama'atan kana fi zimmatillah. Siapa dia semaya subuh dalam keadaan jamaah, maka dia itu duduk di dalam jagaan Allah Ta'ala sepanjang hari. Ini adalah satu kurniaan yang baik bagi kita. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain daripadanya, Nabi kata, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa dia semaya, mana jaga dua waktu ni, nescaya dia akan masuk syurga dengan janji Allah Ta'ala di atas lidah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yakni semaya subuh dan semaya al-asr. Sehingga Nabi kata, man taraka salat al-asri habita amaluhu. Siapa dia tinggal semaya asar, seolah kata dia itu mengadakan satu perkara yang menghampakan amalan dia. Cuma itu adalah kelebihan tauhid kita lah. Hendaklah kita itu senantiasa ingat semua lepas pada kita keluar tubik daripada madrasah al-i'tikaf Ramadaniyah ni, kita bawa semua lah amalan ni. Selama mana kita adanya tenaga, ada kuasa, ada keselamatan, insya-Allah kita bawa lagi. Jadi Tuhan ni nak royak kita ayat yang kedua lah pula ni. Kita pakat tadabbur lah. Penting belaka ayat Quran bagi kita. Tak ada kata tak penting. Tuhan kata ayat mula-mula tu, Tuhan nak royak kealamian. Seolah kata nak royak tak agama Islam kita ni adalah agama yang alami. Agama yang pesing kata boleh pakai dan boleh guna
Nabi kita orang yang bawa datang mari itu pun orang alami. Alami mana kata dia pergi seluruh. Bukan duk sekadar sebucu itu bukan. Mana semua tadi itu masuk belakang. Orang inter lah dia ni, bukan mana kata orang haluh-haluh dak. Lalu Tuhan kata di atas Nabi kita alaihi salatu wassalam kata tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha barakah Allah Taala yang menurunkan akan Al-Quranul Karim namanya Al-Furqan. Apabila sebut Furqan dalam Quran ini, ia ada dua pengertian. Pertama, benda yang membezakan di antara al-haq wal batil. Nak beza di antara benda benar dan benda tak benar. Satu. Yang kedua, ada dalam Quran fihi al-halal wal haram. Ada benda hak halal, ada benda hak haram. Dua perkara itulah Allah Taala menamakan Al-Quran dia dengan Al-Furqan. Turunnya Quran ni di atas hamba dia. Hamba ni makna kata lagu mana di sini? Yakni maqam al-ubudiyah. Maqam ubudiyah mana hamba Tuhan, bukan hamba orang biasa dak lah. Supaya Nabi tadi itu jadinya ancaman ataupun berinya amaran kepada sekalian alam. Seolah kata semua orang tadi itu kena dengarnya Nabi kita dan beriman dengannya. Sehingga Nabi kata, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami'a maqalati wa lam yu'minu bi kana min ashabin nar." Tak ada seorang mana-mana di kalangan Yahudi ataupun Nasara dia dengar akan dakwah seruan aku ni daripada bibir mulut aku sedangkan ia tak beriman dengan aku, nescaya dia itu termasuk daripada golongan orang yang tak selamat di hari akhirat esok dan kena seksa. Maka kita sebagai orang Nusantara, orang Jawi, orang Asia, siapa juga risalah Nabi kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita beriman dengannya, ini adalah untungan, anugerah, pemberian, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Kalau gitu, Tuhan yang meletakkan pangkat Nabi ni, pangkat Rasul ni, pangkat Nabi, pangkat Rasul ni bukan ikhtiari, bukan pilihan. Bahkan daripada letakkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang pihak kata Nabi-Nabi ni ataupun Rasul-Rasul ni nak dapat pangkat kedua-dua tu kena mujahadah. Mujahadah diri, kena usaha, kena buat tu buat ni, barulah nak jadi Nabi, barulah nak jadi Rasul. Itu bukan. Allah Ta'ala kata Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala pilih daripada kalangan malaikat, ada Rasul di kalangan malaikat, iaitu Jibril alaihissalam. Dan ada Rasul di kalangan manusia. Kemudian apabila kata Rasul di kalangan manusia ni, hak Tuhan suruh dakwahnya manusia dengan cara seluruh, dua Rasul sahaja. Hak lain tu kepada kaum dia, kepada kaum dia. Nabi Ibrahim kepada kaum dia, Nabi Ismail kepada kaum dia, Nabi Musa, Nabi Isa, walaupun ya Rasul juga, ulul azmi juga, tapi kepada kaum dia. Tapi dua orang sahaja yang dakwah dia tadi tu kena seru pada seluruh dunia. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nah, kalau orang tanya kita kata masa banjir ketika peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, adakah banjir itu bah tadi tu seluruh dunia? Al-jawabu na'am, ya. Seluruh dunia, tak adanya tempat yang tak ada air dan tak kena air, tak kena banjir, tak ada. Sehingga anak dia ni, anak Nabi Nuh alaihi salam, tak kala dia rayak kepada ayah, ya panggil lah, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei anak yang dikasihi, hiduplah dengan ayah ni, naik atas perahu, beriman lah dengan ayah ni. Janganlah jadi orang yang tak beriman, duduk dengan orang kafir, tak saya beriman dengan ayah ni. Lalu anak dia jawab, katalah ni anak sendiri, anak Rasul, ulul azmi, bukan anak orang biasa. Nak orang kata hidayah tak ada duduk tangan kita.
Kekuatan nak wi manusia tadi itu gerak dalam hati tak ada di tangan kita. Dia katakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku nak lari naik atas bukit hari ni ya wahai ayah. Nasaya aku ni akan selamat daripada banjir hak mu duk ugukkan, hak mu duk royak tadi wahai ayah. Lalu ayah jawab kata qala la 'asimal yaum. Hari ni tak ada dia selamat. Itu dalil besar sekali kata seluruh dunia ni kena banjir bilicing. Tak ada seorang mana-mana tinggal atas muka bumi ni di kalangan manusia. Sebab itulah doa Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Nuh, Nabi Nuh doa kata la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggal seorang pun di kalangan orang yang tak beriman di atas muka bumi ini wi ada anak cucu lepas tu tak leh. Tak ada. Lalu Tuhan kutik gi bilicing. Sampai katanya ahli tafsir naik tanah perahu Nabi Nuh tadi itu 80 orang lebih gitu ya. Ya dakwah pakai masa 1000 tahun, malaikat 50 mana 900, 50 tahun tadi itu boleh beberapa orang sahaja. Sebab itulah kita tahu kata dakwah alamiah ni dakwah apa seluruh Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu yang melantikkan Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni iaitu Allah. Sifat yang lagu mana? Ini Tuhan ayat sendiri. Wahatilah daripada apa Tuhan ayat. Hak yang melantikkan Allah Taala yang melantikkan Nabi Muhammad jadi nabi pada seluruh alam ini sifat yang lagu mana? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang ada bagi dia tadi itu milik ke segala langit, segala bumi. Perkara semua tadi itu duduk bawah retahan Allah Subhanahu wa taala belaka. Jadi nak orang kita faham kata Nabi kita ni dilantikkan oleh Tuhan yang menjadikan fatiras samawati wal ard, yang mengadakan, yang menjadikan langit-langit dan bumi. Langit ni kita tengok ni langit dunia. Jarak di antara bumi dengan langit dunia ni 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rayak di dalam apa yang menyatakan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Walaupun perkataan tu perkataan hadis mauquf, tapi hukmuhul marfu'. Hadis perkataan sahabat, tapi sahabat ni tak akan tahu perkara ghaibiyah umpama tu, malaikat yang dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak di antara bumi kita ni dunia dengan langit dunia ni langit bumi dunia, bumi ni dengan langit dunia ni 500 perjalanan. Tak kira kapal tubai ke burung ke bukit ke gapai, jauh perjalanan dia tu sepatulah. Maka daripada langit dunia pada langit yang kedua, begitu juga perjalanan dia sehingga kepada Arsyur Rahman, perjalanan jauh. Maka daripada Arsyur Rahman, arasy Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk besar sekali, umpama lepas daripada dia bawah pada dia tu kursi, umpama seolah kata duit sekuk apabila kita lepas pergi tahu di pada pasir ataupun di dalam tempat luas-luas, mengikut riwayat tadi itu arasy tu dengan kursi itu menepati arasy umpama duit sekuk, turun sampai ke langit dunia. Besar setara mana kekuasaan Allah Taala, cuba kita khayal tengok. Sebab itulah otak manusia ni yang lagi mikir benda gaib, kalau Nabi tak rayak, Tuhan tak rayak, tak sampai. Dengan sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dia kata di dalam Fathil Bari, dia kata innal uqula laha haddun taftaqifu indaha. Sesungguhnya akal fikiran kita ni ya ada garis yang berhenti di tempat yang dia kena berhenti. Nak pergi tak boleh. Kalau gitu akal fikiran kita ni kerja dia sebagaimana maklumlah, kita kena guna dia untuk memahami akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga bombing ni Tuhan jadi 7 lapis juga. Langit 7 lapis, bombing 7 lapis. Setiap lapis tadi itu tak ada rayak dengan cara jelas. Kata setara manakah lapis bombing ni, maka situ kita tak boleh nak masuk. Sebab ilmu kita tak sampai daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Cuma Tuhan ayat kata allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Ta'ala jadikan 7 petala langit
dan bombing pun seumpama tu juga. Maka Tuhan tu lah yang mengutuskan, yang melantikkan, yang meletakkan jawatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ni nak berdeki tak boleh ni. Orang Quraisy dulu tak saya beriman dengan Nabi, orang Yahudi dulu, orang Nasara dulu tak saya beriman dengan Nabi kita, kih ni tak ada kih lain. Duk perasa kata dia ni ada kekuatan. Seolah kata dia ni Tuhan lebih, maka ia akan lebih sampai kiamat. Tak. Coba Tuhan ni dia tak ada kira. Kita setara mana pun coba Tuhan ia akan lalu di atas kita. Maka siapa dia selamat daripada coba nescaya dia itu akan boleh keluar daripada kesepitan yang dia ada di atas muka bumi yang sementara ini. Sifat manusia ni nak kita ngaji Quran ni nak buai sifat apa nama panggil kata sifat tak puas hati di atas nikmat. Orang tak beriman dengan Nabi bukan kok lain tak. Ia tak puas hati dengan nikmat hak Tuhan wi pada Nabi sedangkan ia tahu. Ni masalah besar. Tahu tu tahulah tapi tak boleh nak terima benda hak tahu. Apa? Kerana hati tadi itu sempit. Hati tak luah, hati tak buka. Sebab itulah tengok kiri ataupun bukan ni dia katuk sama-sama. Kalau gitu Tuhan nak royak pada Nabi, nak royak kepada Nabi dan nak royak pada kita, royak pada ummah kata yang meletak tadi itu bukan pilihan daripada Muhammad. Bahkan aku yang letakkan dia. Apa? Hasil ni tak boleh nak tanya. Yaf'allahu ma yasha. Allah Ta'ala ni buat apa yang dia itu kehendak. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Kalimah mul tadi itu kuasa Kuasa ni duduk di tangan Tuhan. Orang lain nak pandai-pandai tak boleh. Sebab itulah kita sebagai umat Islam apabila kita usaha, buat apabila setuk tak boleh benda tu, tahulah kata benda tadi itu Tuhan tak wi kita. Sebab perkara yang nak berlaku dalam dunia ni pasti dia kena muwafaqah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan bersifat lagu mana pula? Walam yattakhidh waladan. Dan Tuhan itu tak mengambilkan anak. Sebagaimana orang Yahudi, orang Nasara dan orang musyrikun kata, tiga kumpulan ni yang masa Nabi ni ada belaka. Orang ada zaman Nabi ni kata ulama ada 4 puak ataupun 5 puak. Yang pertama ada yang ahlul kitab. Ahlul kitab ada zaman Nabi, kena pada al-Yahud dan Nasara. Yang kedua orang ada zaman Nabi musyrikun. Puak yang menyungutu Allah Ta'ala, puak Quraisy. Yang ketiga adalah Quraisy tadi itu pecah dua. Ada Madiyah dan ada Dahriyah. Madiyah ni iaitu puak tengok pada muka. Puak ni kalla balla yakhafun al-akhirah. Puak tak ada akhirat. Adapun Dahriyun, puak ni orang panggil puak yang beriman kepada bulan dan bintang. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Makna kata diri kita ni tak ada bangkit. Apabila mati sudah kita dibinasa atau hidup dengan sebab masa. Ini panggil puak Dahriyun. Yang kelima ada kumpulan muslimun. 5 kumpulan ni ada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 5 ni 3 daripada golongan mereka ini ataupun 2 yang menisbahkan bagi Tuhan itu anak. Yang pertama Nasara, yang kedua Yahudi, yang ketiga musyrikun. Yahudi ni maklum, kata dia nisbahkan anak kepada Allah Ta'ala namanya Uzair. Dan Nasara maklum, kata dia nisbahkan anak bagi Allah Ta'ala nama dia Isa AS. Yang ketiga musyrikun, nisbah kepada Allah Ta'ala anak perempuan. Dia beriman dengan malaikat, tetapi dia i'tiqad, pegang kata malaikat itu banatullahi ta'ala, banatullah, anak perempuan Allah. Lalu Tuhan tanya, asyahidu khalqahum, mu tengok ke kejadian aku menjadikan malaikat tu dalam keadaan perempuan? Asyahidu khalqahum. Memang mereka tak ada tengok, tapi mereka kata dengan kata dengan sedap mulut. Ni masalah besar. Kata dengan sedap mulut, kata dengan perasaan, kata dengan emosi. Seolah kata dengan benda apa saya kata tak ada berdiri atas ilmu pengetahuan.
Lalu Tuhan kata satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Lagi akan tanya dia, apa dia nisbah pada aku ni anak perempuan. Kalau orang royak kepada dia kata mung tu dapat anak perempuan, hitam muka dia, dia beci. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila beri berita kepada orang lelaki zaman jahiliah dulu kata anak orang perempuan beranak tubik anak perempuan, anak betina. Dhalla wajhuhu muswaddan. Senantiasa muka dia tu hitam, gelap, seolah kata nak marah dan malu. Wa huwa kadhim, seolah kata dia tak suka hati. Tapi apabila dia tak suka dengan anak perempuan, nisbah pada Tuhan benda yang dia tak kena. Ini makna kata perangai mereka ni tak molek pada asal. Sebab itulah Allah Ta'ala nak mengingati kata walam yattakhidh waladan. Tuhan tadi itu tak mengambilkan anak-anak. Hak mudah ni sebab pada aku anak-anak ada apa sekarang. Hana ada wapanya anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala muka Tuhan ni al-ghaniyun ma'anil alamin, terkaya dah dia. Tak ada berhajat gapo-gapo Allah Taala ni nak buat gapo, tak supa kita. Kena ada anak murid, kena ada anak sendiri, anak saudara, ada gapo nak hidup seorang tak boleh. Tetapi Tuhan la ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu sifat dia. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala tambah lagi. Kata dan tidaklah bagi Tuhan tadi itu syarikun fil mulk. Ada penyungutu dalam masalah urusan. Dalam urusan pentadbir di langit ataupun di bumi. Tak ada menyungutu. Tak ada kata orang nak bantu Tuhan gitu, bantu Tuhan ni. Tak. Sebab itulah Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim, benar ni dia satu sahaja yang mentadbir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Ta'ala mentadbirkan urusan daripada langit kepada bumi. Sebab tu salah, maaflah kita sebut sini. Mereka yang ada iktikad kata langit ini ada tok wali nama Autar duk jaga. Di sini ada nujabat, ni ada nuqabat, duk jagakan. Ini wali ghaus, ni wali apa nama apa yang kata wali naubah, duk jaga masa kita tidur dan sebagainya. Ini orang apa yang kata cakap ataupun pegangi yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Semata-mata pendapat manusia yang bawa datang kepada kita. Tak boleh hak ni. Benar-benar ni wajib kita kena menjauhi diri daripadanya. Kerana benda yang mentadbirkan semua ni pasti kena dengar Tuhan. Adapun Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut, Raqib, Atid, Munkar, Nakir dan Ridwan dan Zabaniyah, hak ni nasun. Ada nas di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, tak apa, kita pegang boleh. Ya orang Islam kita ni nak pegang bab pegang ni, ingat molek satu perkara ya. Yang ni kena ada dalam Quran, ada dalam hadis. Sudah. Lepas tu ulama mari ijmu', tu. Di atas pegangi hak Tuhan royak dalam Quran, apa hak Nabi royak dalam hadis. Tak apa. Kalau nak qiyas pun tak boleh dalam masalah bab pegangi ni. Nak pergi gamuk hak tu langsung, tak boleh langsung hak tu. Sebab tu kita sebagai umat Islam jaga molek cara memikir kita, pegangi kita nak bersih semua dengan Tuhan. Kerana sebagaimana hamba royak dah itu kemarin, iaitu kita kena mas'uliyah, nak jagakan diri kita depan Tuhan, jawab sendiri. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum. Hei orang yang beriman, diri kamu kena jaga sendiri. Kalau kamu dapat hidayah, tak ada siapa boleh menyesatkan kamu. Kalaulah kamu menyesatkan dengan sebab kamu tu tak nak cari hidayah, siapa dia pun tak boleh nak tolong juga kita. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Sama ada talih ataupun salih, sama ada orang buat amalan molek ataupun amalan tak jahat, kulluna sanarji'una ilallahi tabaraka wa ta'ala. Semua kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Cuma dua pihak, hak ni kembali dapat ganjaran, hak ni kembali tak dapat ganjaran. Kita pilih. Fakhtar li nafsik. Pilih bagi diri kita, kata kita nak bawa hak mana, ajari hak mana. Tak ada paksa dalam Islam. La ikraha fid din. Tak ada paksa dalam Islam. Cuma qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah menyata dah kata jalan ni hidayah, gini.
jalan ni hak tak hidayah gini. Jalan ni hidayah ada Quran, ada hadis, duk atas jalan kita. Ada alim ulama duk atas jalan ni. Hak tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada alim ulama jalan atas tu. Jangan ning perkara yang kita sebagai orang Islam kena faham di sini. Lepas daripada tu, mau kejak lagi ni sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lahu alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Lepas tu sah lagi Tuhan nak ayat. Ha ni kuat sekali. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah Taala jadikan semua perkara. Syai' di situ tiap-tiap makhluk yang Allah Taala royak dalam Quran ni aku Tuhan. Makhluk-makhluk ni makna lagu mana? Perkara yang asal tak ada kemudian akan binasa. Tu makhluk. Kalau orang tanya kita gapo makhluk? Benda hak tak ada kemudian ada lepas tu nak binasa pula. Tu makhluk. Tak kira benda tadi itu rupa lagu manalah mana, itu dia tarikh makhluk. Untuk diri kita faham kata apabila sebut makhluk benda tak ada kemudian ada, tu binasa pula. Itu makhluk. Kalau gitu coba kita tengok dalam dunia ni orang dah ambil lain daripada Allah Taala lagi ayat hak yang ketiga tu. Coba tengok. Dulu tak ada, kemudian ada, lepas dah akan tak ada pula. Sebab tu Nabi Ibrahim dia tengok balik malam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tak kala malam Nabi Ibrahim perhati tengok kepada bintang, tengok pada langit, suasana keadaan lagu mana. Apabila cerah lagu ni tubik tengok luar pada tempat ibadat dia, mananya bintang, tak ada sekarang habuk. Lalu Nabi Ibrahim kata aku tak suka kerana orang zaman dia tu puak-puak banyak puak dahriyun zaman dia tu sabiah semua bulan, bintang dan matahari. Lalu Ibrahim nak ayat kata Tuhan pasal ni bukan Tuhan hak sungguh. Ada sekali, naik sekali, turun sekali, itu bukan Tuhan hak sungguh. Sebab tu akhir sekali dia kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Yalah tu. Aku tawajuhkan diri aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ni daripada tak ada kepada ada, dan aku ni termasuk daripada golongan orang yang beriman dengan cara sebenarnya. Maka masuk kita ni, kuat kita semua ni. Dia kata wa khalaqa kulla syai'in. Allah. Nak kurih tu faham. Sebab kurih ni apabila orang tanya ya man khalaqaka? Siapa dia menjadikan kamu? La yaqulunna Allah. Allah Taala kita perlu dengar banyak ayat ke dalam Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Siapa jadikan langit bumi ni dan arasy ni pia jadi? Allah. Jawab betul-betul gitu lalu dah. Tiba-tiba ya ada ayat pula kata Allah Subhanahu wa taala ni ada menyungutu di dalam pentadbir, ada menyungutu dalam masalah anak perempuan, ada menyungutu dan banyak ya dan nisbah pada Tuhan. Kalimah menyungutu ni makna lagu mana? Ya kena ada dua. Ada Allah, ada perkara yang lain. Sebab tu kita dok senantiasa dok royak puak ya apabila lagi buat haji ya talbiyah supaya kita ni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ha tu. Ya talbiyah lagu tu juga. Cuma ya tambah sikit illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Malaikat ada menyungutu bagimu ya Allah, mereka itu sebagai pembantu. Bukan Tuhan. Tapi dia sebagai orang nak mendekati mung dengan dia tu dengan mung. Allah. Sebab tu Nabi apabila dia dengar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, Nabi kata hasbuka hasbuk. Berhenti banyak tu. Dia tak kerti dengar buat ni. Dia kata lagi tambah lagi illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah. Menyungutu ni kisah. Siapa dia kena hak ni ila abad tak akan masuk syurga Allah Taala. Siapa ke bila tak boleh masuk syurga Tuhan. Sebab tu kita kena mengaji. Bak je mengutu Tuhan ni ada 90 bak semua yang dok sekelilingi hidup kita. 90 bak ni kalau kita lepas
daripadanya biasa dengar sekali, insya-Allah kita boleh jaga diri daripadanya. Tapi sini tak ada nak sebutlah, tak apalah. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah Taala jadikan semua perkara faqaddarahu taqdira. Dan Allah Taala itu mentakdirkan, mengqadarkan akan makhluk tadi itu sebagai pentakdiran yang tetap di sisinya. Ayyuhal muslimun, ya orang yang beriman, orang yang i'tikaf, lelaki, perempuan, dengan molek masalah ni. Ini kita nak pakai masa kita ada lagi sikit insya-Allah. Kita nak pakai dalam hidup kita sungguh. Kalimah apabila kita beriman, rukun iman ada ni semua. Bukan ada 7, ada 8. Ni kena terbiahkan diri kita cerak ni. Ni terkadang saya pergi buka puasa dengan orang tak beriman. Orang paktai kita ni. Orang tak beriman ni tahu rukun iman kita. Orang tak beriman tahu rukun Islam kita. Kita orang ngaji Islam ni ataupun beranak daripada perut ibu orang Islam, bapa orang Islam, bila tak habis. Ataupun kita tahu tak habis. Bagaimana kita? Subhanallah, kita tak boleh buat gini lah. Makna kata umur kita duk jalan, duk pergi sokmu. Hak kemarin itu tak kelik dah sampai kiamat pun tak kelik lah umur kita. Hak kemarin. Hak hari ni hak kita dah dengar ni minit duk pergi, tak kembali dah esok hak lain. Esok hak lain, hari ni hak lain. Sebab tu perusaha, peluang tadi itu kena ambil sokmu. Jangan kita buat lepas gitu, tak boleh. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Senantiasa kena ada baru sama. Jaddidu ilmakum. So baru ilmu sama. Rukun iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadarihi khairihi wa syarrihi wa biqada'i wal qadar. Satu riwayat lain, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan hari kiamat dia, beriman dengan apa nama rasul, dan beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, serta beriman qada dan qadar. Qada qadar ni maknalah mana? Terkadang dia tanya, beriman dengan qada qadar, beriman gapo dia qada qadar? Qada qadar tak nak tanya banyak, qada dan qadar sudah. Dak al-qada wal qadar ni kita nak faham. Mudah ya, tak ada payah kali. Qada ni mana hukum. Hukum ni mana lagu mana? Daripada tak ada Tuhan nak mengada. จากสิ่งที่ไม่มี Allah Subhanahu wa taala จะสร้างให้มันมี tu makna qada. Asal kita tak ada, karena dia Tuhan mengadakan kita, tu makna qada. Asal mutu kita, kereta kita tak ada, karena dia ada, masuklah qada Tuhan tu. Lepas daripada tu qadar. Apa makna qadar? Kita ni qadar ni mana sakatan. Sakatan ni makna kata kita tak umur bagi dia. Makhluk semua ni hatu riwayat kata wa khalaqa kulla syai'in, semua makhluk ada umur dia. Ayu saingan dia tu ada. Tak kira gapo sekarang, gapo nama, semua ada umur dia. Ada umur dia panggil qadar. Gapo Tuhan qadar? Pertama, rezeki. Rezeki kita ni masuk dalam qadar Tuhan. Sebab itulah la yamutu nafsu insanin hatta yastakmila rizquhu. Nabi kata, tak matinya seorang sehingga sempurnanya rezeki dia. Allahu akbar. Orang dah penat letih dah. Air hak Tuhan qadar bagi dia setitik, dia kena minum masuk dalam tubuh baru nak pergi. Dah tu tak pergi orang kata. Mana kata tak mati. Seolah kata rezeki tadi itu dia akan tutupkan kita, cari kita seumpama ajal tutupkan kita. Dua perkara hak kita tak nak bimbang mana. Mati dengan rezeki. Dia kena cari kita, yang benar ni cari. Cuma kita pergi dengan asbab. Sebab fi manaqibiha wa qulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Suruh jalan atas muka bumi, suruh cari rezeki, makan benda-benda hak Tuhan, bawa datang mari, dan kepada Tuhan lah kita akan kembali. Itu sikap hak agama kita, bukan duk dia saja.
Sebab Tuhan kata dalam surah Al-Jumu'ah, Tuhan kata, "Fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Sudah pada kita semaya, tubik pada masjid, pergi cari rezeki pula. Tu cara dia. Kalau kita mula-mula Tuhan takdir, rizquhu, rezeki dia. Lepas tu ajaluhu, umur dia. Umur ni siap dah, tetap mari siap-siap dah. Tasawwur kanalah dia tetap belaka dah, cuma tak tahu. Hawa apa Tuhan tak sewi tahu, tak padan dengan kita. Tak padan lagu mana. Orang kita ni kalau tahu nak mati bila, tak padan dengan dia. Sebab tu kita apabila jadi doktor, je bertanya doktor kita ni, nak mati syirak kita tahu, tapi tak boleh royak kepada orang hak nak mati tu tak boleh. Janyaban mo ya lagu tu. Nak kecek wi kamlang cai sokmo, wi semangat sokmo. Ya tahu tu ya tak boleh terima. Apa tah lagi nak kita tahu hari kiamat. Sebab tu hari kiamat kita tu tahu buka kita tahu. Hari nak mati kita pun tu tahu kita tahu kerana tak padan dengan kita. Bukan manusia kita ni padan belaka, ni kita nak tahu belaka Rusia tu Rusia ni, jah tak. Tak boleh tahu belaka, dia kena tahu qadar sikit-sikit. Sebab tu orang apabila boleh otak belaka, boleh hati belaka, sakit semua, tak sihat semua, kamar dia umur berpandak. Bangkir datang keluar wang. Seolah kata kita tak tahu kata benda-benda apa yang itu tak sabah perut orang tua kata. Lagu tu dah. Kerana benda tu tak padan dengan kita. Kalau gitu dua perkara ni, rezeki dan ajal, semua tadi tu masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Hak tu sakat belaka dah. Cuma mari dalam hadis, ajaluhu rizquhu adzakarun am unsa, kemudian asyaqiyun am sa'id. Mari dalam hadis tu kan, lelaki ataupun perempuan masuk di dalam takdir Tuhan. Dan orang ni nak bahagia ataupun tak bahagia, ini masuk dalam takdir Tuhan belaka. Cuma kita ingat satu perkara. Apabila kita sebagai umat Islam, kita mari duk lagu ni, kalau orang tanya kita nak sudah lagu mana umur kita ni? Sebab umur ni mana kata tepat nak kira sungguh amalan kita, kira di atas kita habis tak gapo umur. Sebab itulah Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Dua ni kita ingat samalah, innamal a'malu bin niat satu. Yang kedua innamal a'malu bil khawatim. Amal kita pasti kena ada qasad. Dan satu lagi, amalan kita hak nak buat kira semua di atas kita sudah atas gapo. Misal balah manu, nak kita faham mudah-mudah. So umpama kita takbir, kamar dia rokok, kamar dia i'tidal, kamar dia sujud, kamar dia antara sujud, kamar dia sujud, kamar dia bangun. Lepas pada tu sudah kita buat, nak salah dah, jatuh air semaya, habis licin. Kena semaya yang ada klik semula. Umur kita pun sepatut. Kita duk semaya, duk puasa, duk tu, duk ning. Tetapi apabila kita nak matinya tipu di syaitan, balik sana. Ha ni takut. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Sebab itulah kita kena takut pada su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni mana-mana? Sudah dengan cara tak molek. Sudah dengan cara balik sana. Dengan sebab itu amalan-amalan yang kita kena jaga daripada su'ul khatimah, yakni kita deraka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan depan orang. Duk cara kita deraka pada Tuhan, kita buat benda hak Tuhan tak kena belakang orang. Hak ni salah satu daripada sebab ia nak jadi seorang itu su'ul khatimah. Dengan sebab itu kita ni naknya istiqamah di atas amalan hak benar, barulah malaikat itu turun kepada kita, kata kepada kita kata la takhafu, la takhaf wa la tahzan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah. Istiqamah ni maknalah mana? Supaya kita ni mari semaya sokmo, mari buat amal sokmo, sejik tak tinggal, sedekah tak tinggal, buat baik tak tinggal, buat baik dengan orang, buat baik dengan ibu bapa, buat baik dengan guru, buat baik segala-gala. Amalan yang baik sokmo. Orang pesening adalah orang istiqamah di atas jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Nak mati esok, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat mai duk gini tepi kita. Duk atas, duk bawah, duk kiri, duk kanan.
Semua tadi itu duk tengokkan kita. Pas kita duk tengok orang dekat nak mati ni nampak belakang. Nampak tu nampak ni. Tetapi dengan sebab ia senyum demas, sebab ia tenir, ia gatuga ni, ia nampak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dekat tepi dia. Malaikat dia kata lagu mana? La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan duk husing. Jangan takut nak pergi, jangan duk husing hang nak tinggal. Aku ni nak senantiasa denganmu sokmu. Ya Allah. Orang kita ni pergi kerana sore tak sedap. Terutama nak pergi tempat yang kita tak pernah nak pergi. Cuba kita khayal tengok. Kita bahasa pun tak pandai. Cara nak tu nak ni pun tak pandai. Jangan kata kau hal lain yang ada bisa sama tempat-tempat yang lain. Kalau kita orang duduk tempat kita orang yang soleh ke apa, tapi kita tak pandai dalam masalah nak musafir. Tak payah ataupun abang pergi beli tiket kapal sikit, pergi Mekah sendiri, tak apa amak nak uih duit. Nak uih duit nak uih lah. Tetapi amak nak pergi beli lagu mana tiket kapal, pas nak naik lagu mana, nak jakoh lagu mana, ya bimbang. Tu sifat kita tu ya lagu tu. Apatah lagi rihlatul gharib. Kita kalau dengar satu khutbah rihlatul gharib ni penting. Gapo mana rihlatul gharib? Yakni satu rihlah yang kita nak pergi tak kembali. Pergi pada alam akhirat, pergi pada alam barzakh, menuju pergi tu kita tak kembali. Rasa lagu mana? Lalu orang istiqamah Tuhan berikan kepada dia malaikat mari duk jalan sekali. Roh yang tubik malaikat sambut. Wak naik ke langit malaikat sambut. Wak turun semula malaikat sambut. Mari muka nakir malaikat pula sambut. Ada qiraat, ada siyam, mari duk hujah. Semua tadi itu dalam madrasah Ramadaniyah ajar kita belaka. Sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala dia kata, ni kita nak tenir. Siapa dia hidup di atas taat, insya-Allah dia mati atas taat. Siapa dia hidup di atas kebaikan, insya-Allah dia mati atas kebaikan. Qala Imam Ibn Katsir dia katakan, laqad ajara Allahu al-karim 'adatahu anna man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayh. Sesungguhnya Allah Taala melakukan adab hak Tuhan nak berjalan sunnatullah di atas mereka yang siapa dia hidup di atas taat, dia akan mati di atas taat. Dan dia akan dibangkit dalam keadaan taat, menunjukkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan taat. Itu orang yang baik. Ada setengah mereka hidup di atas maksiat, hidup di atas deraka pada Tuhan, dia akan mati di atas deraka dan menuju pada Tuhan itu dalam keadaan deraka juga. Pilih kita. Sebab itulah malam Al-Isra wal Mi'raj Nabi tanya, man haula ya Jibril? Siapa ni? Mari pakai putih, pakai gitu, pakai ni. Haula hujjaj bait, haula matu fil hajj atau fil umrah. Mereka yang mati dalam keadaan haji dan umrah, tubik dalam keadaan itu. Mati di atas apa? Mati kita dak mengajar. Bangkit esok dak dalam keadaan mengajar ni. Mati dalam keadaan dak baca khutbah. Esoklah tu. Mati dalam keadaan sujud, esok balah tu. Mati dalam keadaan baca Quran, lah tu. Kalau mati dak makan reba, bakitlah tu juga. Mati dak belaga air, lah tu juga. Mati dak biasa mana? Kira kita sebut gilah hal lain lagi. Sebagai contoh yang kita ayat dah dua, akan bangkit dalam keadaan balah tu lah. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, adanya Tuhan, adanya Nabi, adanya agama, adanya dunia, ada akhirat, adanya balasan, kena gunanya akal fikiran, guna ciwit kita ni, umur kita, biarkan molek, supaya kata kita ni, bahagia dunia, berjaya di hari akhirat nanti. Dua perkara inilah Rusia hidup bagi manusia yang sebenar. Dengan sebab itu, insya-Allah kita akan sambung, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Tuhan raya kata ya tu jadikan semua perkara. Mari musyrikin ini ambil Tuhan tak jadi gapo sekarang. Ambil akal mana mikir. Insya-Allah kita akan sambung pada hisah yang lagi akan datang di dalam i'tikaf kita biiznillah taala. Pada pagi ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala balaskan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kita daripada ahli taat dan ahli Al-Quran dan ahli syurga. Allahumma amin. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.